Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah pesan ya tuan-tuan. Kita dah pesan banyak kali, jangan buat perjanjian dengan syaitan. Hari ini UMNO telah ditikam bertubi-tubi, bertubi-tubi. Sebelum ni kita pun terkejut, macam mana sebuah parti yang hanya bertanding 29 kerusi boleh mengumumkan ketua PPBM Sabah, Datuk Seri Hajiji sebagai calon ketua menteri. Macam mana kumpulan minoriti yang buat kerjasama dengan BN yang bertanding 42 kursi, tapi dia umum dia sebagai calon ketua menteri. Rupa-rupanya tuan-tuan, mereka memang sudah membuat perancangan jahat. Mereka sudah membuat perancangan bersama dengan PBS, untuk bergabung ketika berada di dalam pilihan raya. Tengok jahat busuk tak busuk hati Muhyiddin ni tuan-tuan. PBS ni tuan-tuan ialah salah satu daripada parti komponen Barisan Nasional. Mereka keluar daripada BN selepas pilihan raya umum yang ke-14. Tetapi bersatu membuat pakatan bersama dengan Barisan Nasional, mengagihkan kursi. 42 BN bertanding, mereka bertanding untuk bersatu 29. Lepas tu tiba-tiba semasa tempoh pilihan raya tuan-tuan, tiba-tiba PBS masuk. PBS ada banyak kursi yang bertindih, masuk berpakat pula dengan PN, Hari ini tuan-tuan, bersatu PBS mempunyai 52 kursi. Jadi Perikatan Nasional hari ini bertanding 52 kursi berbanding dengan Barisan Nasional bertanding hanya 42 kursi. Nampak dia tikam kita siang-siang tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, itu sebabnya kita tidak boleh buat perjanjian dengan manusia-manusia yang tidak boleh dipercayai seperti Muhyiddin ni. Kita tidak boleh buat perjanjian tuan-tuan. Dan hari ini Muhyiddin semakin mengganas. Mengganas kenapa? Kerana dia menekan semua pesaing-pesaing politik dia, termasuk musuh-musuh politik. Kalau kita tahu bahawa Syafiq Apdal cukup rapat dengan Muhyiddin, tetapi hari ini juga Syafiq Apdal tuan-tuan diancam mahu didakwa oleh kerajaan Muhyiddin Yassin. Lim Guan Eng kita dah tahu. Itu sebabnya saya tak terkejut bila Lim Guan Eng tiba-tiba mengeluarkan kenyataan menyokong Syafiq Apdal sebagai calon Perdana Menteri. Sedangkan sebelum ni kita tahu pendirian DAP dia bersama dengan Anwar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ugutan ke atas Lim Guan Eng sudah pun bermula dengan pendakwaan beliau berhubung isu terowong bawah tanah, terowong dasar laut. Jadi saudara, bukan hanya warisan diugut oleh Muhyiddin, bukan hanya Lim Guan Eng diugut. Kita tengok apa yang berlaku pada Anwar Ibrahim tuan-tuan. Anwar Ibrahim saudara sepatutnya jadi Perdana Menteri, tapi akhirnya Mahathir tidak mahu menyerahkan kursi Perdana Menteri. Maka saudara, apa yang dilakukan oleh Mahathir, dia mengarahkan Hanif Katri, peguam dia, untuk memfailkan saman ke atas Anwar Ibrahim untuk disqualify Anwar sebagai wakil rakyat. Dan kita tengok beberapa hari yang sudah, Anwar pula ditikam padan muka, percaya sangat dengan Mahathir ni. Bila mana peguam Bas Azam yang kita tahu naib Presiden Putra ni adalah orang kanan kepada Hanif Katri, telah memfailkan saman, dan permohonan Anwar untuk mengenepikan saman bagi disqualify dirinya sebagai MP Port Dickson telah pun diketepikan oleh mahkamah. Kalau dah pergi ke mahkamah ni saudara Anwar Ibrahim, jangan mimpilah boleh menang. Begitu juga dengan Datuk Najib. Kita nak beritahu
Datuk Najib juga sekarang ni mereka sedang berusaha, mereka dah mula-mula peringkat awal, mereka kata mereka nak jaga air muka Muhyiddin saja. Kerana kalau Datuk Najib menang di peringkat mahkamah tinggi, maka secara automatik orang akan mengatakan bahawa maka betul lah bahawa Muhyiddin telah menipu ketika menuduh Datuk Seri Najib mencuri duit 1MDB. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan saksi utama Jolo tak dipanggil, tak diambil keterangan, saksi utama Nik Faisal yang memasukkan duit ke dalam akaun Datuk Najib, akaun amanah yang dijaga oleh Nik Faisal sendiri, bukan Datuk Najib jaga. Orang ni saksi utama belum diambil keterangan, tidak didakwa, tiba-tiba Najib pula yang didakwa, tiba-tiba Datuk Seri Najib pula yang dipenjarakan 12 tahun dan didenda 210 juta. Kalau tak sedar lagi, saya tak tahu nak cakap apa lah. Kita tak boleh berkawan dengan syaitan ni. Dia tidak akan benarkan Datuk Najib dibebaskan kerana dia tahu bahawa pengaruh Datuk Najib berpuluh kali ganda lebih kuat berbanding dengan pengaruh ni anak Yassin ni, tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu saudara, hari ini mereka merancang untuk memastikan Datuk Seri Najib pula kalah di Mahkamah Rayuan. Ini apa yang Muhyiddin sedang buat. Sama juga dengan Datuk Zahid. Ni saya nak beritahu. Sebelum ni saya nasihat, janganlah kerjasama dengan Mahathir. Dia tak percaya, dia nak percaya juga si tua puaka ni. Kemudian dia bekerjasama pula dengan Barua Mahathir. Muhyiddin ni hanya Barua je. Dia tak boleh buat apa-apa. Semua keputusan semua ditentukan oleh Mahathir. Itu sebabnya Ketua Hakim Negara masih lagi orang Mahathir, Ketua Polis Negara masih lagi orang Mahathir. Dia nak tukar peguam negara Ching Ping dah letak jawatan, kita tengok dia ambil daripada geng Pakatan Harapan, abang kepada Ad Harun. Jadi mana datang kuasa Muhyiddin? Dia tak ada kuasa, dia hanya boneka kepada Mahathir. Syed Saddiq boneka kepada Mahathir. Tuan-tuan, sepatutnya kita nak buat pilihan raya bulan 11, bulan 10, bulan 11 ni kan. Tetapi apa yang Muhyiddin cuba buat, dia cuba drag seberapa lama yang mungkin kerana dia nak pastikan Datuk Zahid disabitkan kesalahan di mahkamah. Tuan-tuan, Datuk Zahid pun bukan bodoh, dia pun ada connection dia dengan orang mahkamah. Hari ni dia dah tahu tidak ada arahan daripada Muhyiddin untuk melepaskan Datuk Zahid, tak ada. Tapi depan Datuk Zahid dia janji macam-macam. Bila dia nak dapatkan kuasa, dia nak jawatan Perdana Menteri, dia janji macam-macam. Tapi hari ni kita tengok, dia nak pastikan Datuk Zahid dipenjarakan dulu, dijatuhkan hukuman bersalah supaya tak boleh bertanding dalam pilihan raya. Barulah dia bertanding. Masa tu bila semua orang yang ada kelayakan untuk bertanding menjadi Perdana Menteri, orang macam Datuk Najib, orang macam Presiden UMNO, orang macam Presiden PKR, bila mereka ni semua sudah hilang qualification untuk bertanding menjadi wakil rakyat dan membolehkan mereka diangkat menjadi Perdana Menteri, barulah dia akan umumkan pilihan raya. Inilah tuan-tuan perangai sebenar manusia tak ada telur bernama Muhyiddin Yassin ni, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya hari ni saya nasihatlah pada sahabat-sahabat yang semua kena anyaya ni. Dah tiba masa asyik kena tikamnya dengan lahanat-lahanat ni semua. Kan? Apa kata dah tiba masanya yang mereka-mereka yang kena anyaya ni semua, mereka-mereka yang dianyaya ni semua, buatlah sesuatu. Saya dengar kabar terkini Datuk Zahid dan juga Anwar Ibrahim merancang untuk menggulingkan kerajaan, merancang untuk menukar kerajaan. Saya tak nak komen lah, sebab saya tahu kalau mereka merancang untuk menukar kerajaan, kalau betul lah kata Anwar dia ada 123 kerusi, maka perancangan ini akan melibatkan DAP. Dan yang ini saya tak boleh terima. Minta maaf cakap lah. Kalau perancangan nak kerjasama dengan Anwar, kalau mereka kata Azmin semburit, Anwar pun semburit,
kan? Anwar pun sama juga liwat. Okey, kalau mereka boleh terima bab ni, tapi bila nak bersekongkol dengan DAP, saya rasa anda akan mengecewakan banyak ahli-ahli UMNO di bawah. Anda akan mengecewakan banyak ahli-ahli UMNO yang berada di bawah. Saya tengok makin hari nampak macam dah tiba masanya lah, orang-orang aktivis masyarakat yang selama hari ini berjuang untuk rakyat ni, kan, dengan kecelaruan politik hari ini. Saya rasa dah tibalah masanya aktivis masyarakat yang selama hari ini berkhidmat untuk rakyat tanpa sebarang kepentingan, tanpa sebarang harapan untuk meraih keuntungan dan sebagainya, jawatan dan sebagainya. Saya rasa dah tiba masanya aktivis masyarakat ini tampil ke hadapan untuk bantu selamatkan negara ni daripada politikus-politikus yang rakus, politikus-politikus yang hanya memikirkan soal diri mereka sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.